Latihan 7 soalan 1B. Dapatkan nilai-nilai dan vektor-vektor eigen bagi matriks A yang berikut. Tentukan sama ada A terperpenjulukan dan berikan sebabnya. Tuliskan D jika A terperpenjulukan. Matriks A merupakan 3103. Ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai eigen bagi A. Kita akan menggunakan persamaan A dalam V sama dengan lambda dalam V, di mana V merupakan vektor eigen kepada A dan lambda merupakan nilai eigen. Kita menukarkan persamaan tersebut kepada A tolak dengan lambda darab dengan matriks identity, dan semua ni darab dengan vektor sama dengan sifar. Selepas ini, kita akan mendapatkan penentu kepada persamaan tersebut. A tolak dengan lambda darab dengan matriks identity sama dengan sifar. Dan kita akan dapatkan penentu untuk persamaan tersebut, iaitu kita tolak dengan lambda kuasa 2 sama dengan sifar, dan kita mendapati bahawa nilai eigen adalah 3. Cara untuk mendapatkan vektor eigen kepada A. Kita akan menggunakan lambda sama dengan 3 untuk menyelesaikan persamaan ini. Lepas menyelesaikan persamaan ini, kita mendapati bahawa S1 sama dengan T, S2 sama dengan 0, dan T merupakan unsur daripada A. Oleh itu, vektor V atau vektor eigen sama dengan T0, dan kita akan keluarkan T dan menambil asasnya, iaitu 10. Oleh itu, 10 merupakan vektor eigen kepada A. Untuk A dapat dipenjulukan, kita harus mendapatkan P inverse darab dengan A darab dengan P sama dengan D, di mana D merupakan matriks penjulunya. P merupakan matriks yang dibina daripada lajur vektor eigen A, iaitu 10 yang didapati tadi. Oleh itu, P haruslah mempunyai bilangan lajur yang sama dengan baris A, atau dalam situasi ini, A merupakan matriks 2 darab 2. A haruslah mempunyai 2 vektor eigen, tetapi kita hanya mendapati 1 vektor eigen daripada A, iaitu 10. Selain itu, P mestilah merupakan matriks yang boleh disongsangkan. Oleh itu, penentu P tidak boleh sama dengan sifar. Kita perhatikan vektor eigen yang diperolehi tadi, iaitu 10. Perhatikan bahawa vektor tersebut atau matriks tersebut tidak merupakan matriks N darab N. Oleh itu, penentu tidak boleh wujud. Oleh itu, matriks tersebut tidak boleh disongsangkan. Dan akhirnya, A tidak dapat dipenjulukan. Berdasarkan jawapan latihannya, lepas jika A terperpenjulukan, gunakan D untuk mendapatkan nilai A kuasa 7 dan juga tentukan sama ada matriks A terperpenjulukan berortogon. Matriks A kita adalah 0, 1, 1, 0. Daripada persamaan AX sama dengan lambda X, kita mestilah mendapatkan penentu A tolak lambda identity dan samakan dengan sifar. Seterusnya, dapatkan persamaan cirian. Seterusnya, kita akan dapat dua nilai eigen yang berbeza, iaitu 1 dan negatif 1. Untuk mendapatkan A kuasa 7, kita boleh menggunakan persamaan seperti berikut. D sama dengan P songsang AP. Jika A matriks N dalam N dan P matriks boleh songsang, maka kurungan P songsang AP kuasa 2 adalah sama dengan P songsang A kuasa 2P. Umumnya, untuk sebarang integer positif K, kurungan P songsang AP kuasa K adalah sama dengan P songsang A kuasa KP. Dan jika A terperpenjulukan dan P songsang AP kuasa 2 adalah sama dengan D, maka A kuasa K adalah sama dengan P D kuasa K P songsang, di mana D adalah dibina menggunakan nilai eigen yang berbeza, iaitu 1 dan negatif 1. Maka A kuasa 7 adalah sama dengan P D kuasa 7 P songsang. Seterusnya, kita boleh kira seperti biasa nilai tersebut, maka A kuasa 7 kita adalah sama dengan 0110. Untuk perpenjuluan berortogon, matris N dalam N dikaitkan terpenjuru ortogon jika wujud suatu matris berortogon P sehinggakan P songsang AP sama dengan P transpose AP sama dengan D.
Matriks P dikatakan memenjuru ortogon A apabila A adalah matriks simetri ataupun apabila P matriks berortogon. Matriks A adalah 0110 sama dengan A transpose. Oleh kerana A adalah matriks simetri, maka daripada teorem 4.7, A adalah matriks tanpa penjurukan berortogon. Selamat sejahtera, nama saya Shantri Ana Perempuan Murti. Saya mewakili kumpulan 16 untuk latihan 9. Soalan yang saya dapat ialah soalan 1H, iaitu pertimbangkan penjelmaan berikut dan tentukan sama ada penjelmaan linear atau tidak. Jika penjelmaan linear dapatkan inti dan julat, seterusnya tentukan sama ada penjelmaan linear satu ke satu. Dan penjelmaan yang saya dapat ialah fungsi gubahan T3, T4 dan fungsi gubahan T4, T3, di mana fungsi T3 dan T4 seperti yang diberikan. Untuk bahagian 1, tentukan sama ada penjelmaan linear atau tidak, saya kena membuktikan fungsi T3, T4 secara individunya penjelmaan linear. Untuk membuktikan tersebut, saya memerhatikan fungsi T3 terlebih dahulu. Pada fungsi T3, saya perlu membuktikan fungsi ini mengekalkan penutupan terhadap penambahan dan juga pendaraban skala. Bagi penambahan pula, saya telah menulis sebagai T3P tambah Q, yang P ini merupakan Px dan Q ini merupakan Qx. Maka fungsi T3P tambah Q, X akan menjadi P tambah Q, X tambah 1. Seterusnya, kalau saya mengembangkan ungkapan ini, saya akan mendapat Px tambah 1 tambah Qx tambah 1. Px tambah 1 ini merupakan T3Px dan Qx tambah 1 ini merupakan T3Qx. Maka saya mendapati bahawa T3P tambah T3Q ini sama dengan fungsi andaian yang terlebih dahulu, iaitu T3P tambah Q. Maka oleh kerana T3P tambah Q ini sama dengan T3P tambah T3Q, fungsi T3 mengekalkan penutupan terhadap penambahan. Seterusnya, untuk mengekalkan fungsi untuk penutupan terhadap pendaraban skalar A2 pula, T3CP ditulis sebagai T3CPX, di mana Px ini akan ditulis sebagai X tambah 1. Maka CPX tambah 1 sama dengan C T3PX, iaitu C T3P. Maka saya boleh buktikan bahawa T3CP sama dengan C T3P. Fungsi T3 ini mengekalkan penutupan terhadap pendaraban skala juga. Oleh kerana fungsi T3 mengekalkan penutupan terhadap penambahan A1 dan juga pendaraban skalar A2, maka fungsi T3 ini adalah suatu penjelmaan linear. Bagi fungsi T4 yang merupakan P tambah Q, saya akan menulis sebagai Px tambah Qx, seterusnya akan menjadi P tambah Q kali dengan kurungan dalam X dalam kurungan. Seterusnya, fungsi ini akan menjadi XP tambah Q kali dengan X. Kalau saya mengembangkan ungkapan ini, saya akan mendapat XPX tambah XQX. XPX ini merupakan T4PX dan XQX ini merupakan T4QX. Saya tulis di sini bahawa T4PX tambah T4QX ini sama dengan T4P tambah T4Q. Maka boleh disimpulkan bahawa T4P tambah Q sama dengan T4P tambah T4Q. Fungsi T4 mengekalkan penutupan terhadap penambahan. Seterusnya, saya akan meneliti kepada penutupan terhadap pendaraban skalar untuk T4. T4CP ditulis sebagai T4CPX, seterusnya ditulis sebagai XCPX yang akan menjadi CXPX. XPX merupakan T4PX dan ungkapan ini akan menjadi CT4P. Maka kita boleh simpulkan bahawa T4CP sama dengan CT4P. Maka fungsi T4 ini mengekalkan penutupan terhadap pendaraban skalar. Oleh kerana fungsi T4 mengekalkan penutupan terhadap penambahan dan juga pendaraban skalar A2, maka fungsi T4 ini merupakan penjelmaan linear. Seterusnya, saya akan pergikan kepada fungsi gubahan T3, T4 dan T4, T3. Terlebih dahulu, kita akan meneliti bahawa fungsi gubahan ini tertakrif atau tidak. Untuk sesuatu fungsi tersebut untuk tertakrif dan wujud, ruang vektor kodomain bagi fungsi pertama mesti sama dengan ruang vektor domain bagi fungsi kedua. Di sini, fungsi ini memetakan T4 kepada T3. Ruang vektor kodomain bagi fungsi T4 iaitu P2 sama dengan ruang vektor domain bagi fungsi T3 iaitu P2. Maka oleh kerana ruang vektor yang sama, kita boleh perhatikan teorem 5.2 seterusnya. Kerana fungsi gubahan T3, T4 ini tertakrif dan wujud. Kalau kita perhatikan
teorem 5.2, jika T yang memetakan U kepada V dan S yang memetakan V kepada W suatu penjelmaan linear, maka fungsi gubahan ST yang memetakan U kepada W juga suatu penjelmaan linear. Kalau menurut teorem 5.2 ini, fungsi gubahan T3 dan T4 kedua-dua secara individu suatu penjelmaan linear, maka fungsi gubahan T3, T4 yang tertakrif juga merupakan suatu penjelmaan linear. Seterusnya, kalau kita meneliti fungsi gubahan T4, T3, di sini vektor domain bagi fungsi T3, vektor kodomain bagi fungsi T3 iaitu P2 tak sama dengan vektor domain bagi fungsi T4 iaitu P1. Oleh kerana ruang vektor ini berbeza, maka fungsi gubahan T4, T3 yang memetakan T3 kepada T4 tidak tertakrif dan tidak wujud. Oleh kerana fungsi gubahan yang T4, T3 ini tidak wujud, bagi bahagian-bahagian seterusnya kami akan meneliti tentang fungsi gubahan T3, T4 sahaja. Untuk bahagian 2, untuk dapatkan inti dan julat bagi penjelmaan linear ini, iaitu fungsi gubahan T3 dan T4, saya perlu mendapatkan gubahan fungsi T3 dan T4 terlebih dahulu. Untuk mendapatkan gubahan, saya telah menggantikan fungsi T4 Px ke dalam fungsi T3, maka saya dapat X tambah 1, Px tambah 1. Juga Px ini adalah suatu unsur dalam P1, maka Px sama dengan A tambah Px. Jadi fungsi gubahan T3, T4, A tambah Bx yang memetakan P1 kepada P2 sama dengan X tambah 1, A tambah B. Dalam kurungannya ada X tambah 1. Seterusnya kita akan mengembangkan X tambah 1, A tambah B. Dalam kurungannya ada X tambah 1. Kalau kita mengembangkan ungkapan ini, kita akan dapat A tambah B tambah A tambah 2Bx tambah Bx square. Maka fungsi gubahan T3, T4, Px sama dengan A tambah B tambah A tambah 2Bx tambah Bx cos 2. Untuk mendapatkan inti pula, kita mengandaikan fungsi gubahan T3, T4, Px ini akan memetakan kepada suatu vektor sifar iaitu 0 tambah 0x tambah 0x cos 2. Iaitu A tambah B tambah A tambah 2B X tambah Bx kuasa 2 ini sama dengan vektor sifar iaitu 0 tambah 0x tambah 0x kuasa 2. Kalau kita membandingkan ke sebelah kiri dan sebelah kanan, kita boleh mendapati bahawa A tambah B ini sama dengan 0, A tambah 2B sama dengan 0 dan B pula sama dengan 0. Jika oleh kerana B ini sama dengan 0, A tambah B sama dengan 0 dan A pun sama dengan 0. Kedua-dua A dan B adalah sama dengan 0, maka inti bagi fungsi gubahan T3, T4 ialah 0 tambah 0x. Iaitu 0 juga. Seterusnya, untuk mendapatkan julat pula, kita mengandaikan wujud suatu unsur sebagai P tambah Qx tambah Rx kuasa 2 dalam julat T3, T4. Wujud Px dalam P1 sehinggakan T3, T4, Px sama dengan T tambah Qx tambah Rx2. Maka A tambah B tambah A tambah 2Bx tambah Bx square ini mesti sama dengan P tambah Qx tambah Rx kuasa 2. Kalau kita membuat perbandingan di sini, A tambah P sama dengan P, A tambah 2B sama dengan Q dan B pula sama dengan R. Oleh kerana B ini sama dengan R, kita boleh menggantikan R ini ke dalam A tambah B dan A tambah 2B. Julat fungsi gubahan T3, T4 ialah P tambah Qx tambah Rx square yang wujud dalam ruang vektor P2. Seterusnya kita akan mengembangkan P tambah Qx tambah Rx kuasa 2 ini. B ini sama dengan R. Maka kita kalau menggantikan R ini ke dalam A tambah B sama dengan P dan A tambah 2B sama dengan Q, kita akan mendapat bahawa A ini sama dengan P tolak R dan A sama dengan Q tolak 2R. Oleh kerana P ini tolak B akan menjadi P tolak R dan Q tolak 2B akan menjadi Q tolak 2R. A sama dengan A. Samakan kedua-dua ini dapat P tolak R sama dengan Q tolak 2R. Kita akan mendapati bahawa P ini sama dengan Q tolak R kerana negatif 2R tambah dengan R akan menjadi negatif R. Di sini kita boleh simpulkan bahawa julat bagi fungsi gubahan T3, T4 ini sama dengan P tambah Qx tambah Rx kuasa 2 dengan syarat P sama dengan Q tolak R yang wujud dalam ruang vektor P2. Seterusnya, P tambah Qx tambah Rx square
untuk fungsi gubahan T3, T4 iaitu A tambah BX. A ialah P tolak R dan B ialah R. Sama dengan P tambah QX tambah RX kuasa 2. Di sini kalau kita meneliti, tiada nilai Q yang memetakan kepada julat ini. Maka kita boleh simpulkan bahawa terdapat unsur vektor dalam ruang P2 yang bukan julat kepada fungsi gubahan T3 dan T4. Seterusnya kita akan perhatikan suatu contoh unsur vektor yang luar julat fungsi gubahan T3 T4 iaitu 1 tambah 5x tambah 8x kuasa 2. 1 tambah 5x tambah 8x kuasa 2 ini berada di dalam ruang vektor P2 tetapi bukan julat kepada fungsi gubahan T3 T4 kerana 1 tidak sama dengan 5 tolak 8 iaitu negatif 3. Yang 1 ini merupakan P dan 5 ini merupakan Q, 8 merupakan R. Kalau kita mendapatkan nilai bagi Q tolak R, ini bermaksud 5 tolak 8 iaitu negatif 3. Q tolak R kita mesti sama dengan P tetapi di sini Q tolak R iaitu negatif 3 ini tidak sama dengan P kita iaitu 1. Maka unsur vektor ini tidak memenuhi syarat P sama dengan Q tolak R dan maka unsur 1 tambah 5x tambah 8x2 yang ada dalam ruang vektor P2 ini bukan ahli julat fungsi gubahan T3 T4. Kesimpulannya terbukti bahawa fungsi gubahan T3 T4 bukan penjelmaan linear keseluruh. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian 3 iaitu tentukan sama ada penjelmaan linear 1 ke 1. Untuk menentukan penjelmaan ini linear 1 ke 1 atau tidak, kita perlu samakan fungsi gubahan T3 T4 yang digantikan oleh Px dengan fungsi gubahan T3 T4 yang telah digantikan oleh Qx. Px ini boleh diandaikan sebagai A0 tambah A1x dan Qx boleh diandaikan sebagai B0 tambah B1x. Maka fungsi gubahan T3 T4 yang digantikan oleh Px ini mesti sama dengan fungsi gubahan T3 T4 Qx yang digantikan oleh Qx. Kalau kita dapat membuktikan bahawa kedua-dua sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama, maka fungsi kita merupakan suatu penjelmaan linear 1 ke 1. Untuk membuktikan tersebut, saya telah mengembangkan Px dan Qx menjadi A tambah A1 dan B0 tambah B1. Maaf ya, A0 tambah A1 dari sini dan B0 tambah B1 di sini. Seterusnya saya mengembangkan fungsi ini menjadi ungkapan atau persamaan yang panjang seperti ini. Seterusnya saya mendapati bahawa terdapat ulangan kepada X, X kuasa 2, X, lepas tu yang pemalar dan juga X, X kuasa 2 lagi. So saya mengumpulkan yang pemalar X dan X kuasa 2 seperti ini iaitu A0 tambah A1 tambah A0 tambah 2A1X tambah A1X kuasa 2. Di sini pula B0 tambah B1 tambah dengan B0 tambah 2B1X tambah B1X kuasa 2. Maka sini saya boleh membandingkan dan samakan nilai A0 tambah A1 ini kepada B0 tambah B1 kerana kedua-dua ini pemalar. Dan pemalar bagi fungsi pembeli ubah X pula A0 tambah 2A1 sama dengan B0 tambah 2B1. Seterusnya untuk pembeli ubah X kuasa 2 pula A1 ini sama dengan B1. Oleh kerana A1 sama dengan B1 dan ungkapan ini sama dengan ungkapan ini, seterusnya ungkapan ini sama dengan ungkapan ini, maka Px sama dengan Qx. Oleh kerana kita dapat membuktikan Px ini sama dengan Qx daripada fungsi gubahan T3 T4 digantikan oleh Px sama dengan fungsi gubahan T3 T4 digantikan oleh Qx, maka fungsi gubahan ini adalah penjelmaan linear 1 ke 1. Saya telah selesaikan bahagian 1, 2 dan 3 untuk soalan ini dan penyelesaian untuk soalan 1H tamat di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aimi Hafizah, penjaga rutin akan mewakili kumpulan 16 untuk membentangkan latihan 10. Okey, bagi latihan 10, kami diberi soalan 1C di mana bertimpakan penjelmaan linear T3P2 yang membuktikan pada P2 dan T3PX sama dengan PX tambah 1 dan diberi asas-asas bagi Q adalah 1 tambah X dan 1 tambah X tambah X kuasa 2.
Okey, bagi soalan 1, kami diminta untuk mendapatkan matriks piawai bagi T3. Jadi, kita semua tahu asas piawai untuk Pn sama dengan 1x, x kuasa 2 sehinggakan x kuasa n. Maka, asas piawai untuk P2 adalah 1x dan juga x kuasa 2, iaitu bersamaan dengan PV. Dan BW adalah 1 sifar-sifar, sifar 1 sifar dan sifar-sifar 1. Bagi mendapatkan matriks piawai, T1 sama dengan 1. Jadi, kita kena dapatkan nombor apa yang diterapkan dengan asas BV, kita akan peroleh jawapan ini iaitu 1. Jadi, 1 darab 1 dan bagi x dan x kuasa 2, kedua mereka akan dirapkan dengan sifar. Dan kita ada x dan juga x kuasa 2 di sini. Jadi, kita akan mendapat matriks saja 1 sifar-sifar. Bagi Tx sama dengan x tambah 1 kerana telah diterapkan di bawah Tx sama dengan x tambah 1. Jadi setiap x bernilai x tambah 1. Dan kita akan dapat 1 darab 1 tambah 1 darab x dan sifar darab x kuasa 2. Dan kita akan dapat matriks saja 1 sifar. Bagi Tx kuasa 2, kita akan dapat x tambah 1 yang dikuasakan 2 sama dengan 1 tambah 2x tambah x kuasa 2. Jadi kita akan peroleh 1 darab 1 tambah 2 darab x tambah 1 darab x kuasa 2 bersama dengan 1, 2, 1. Hasil gabungan ketiga-tiga matriks saja ini, kita akan peroleh matriks piawai T3 iaitu 1 sifar-sifar, 1 1 sifar dan 1, 2, 1. Okey, soalan seterusnya, jika perjamaan adalah 1 ke 1, cari perjamaan sesangannya. Jadi pertama sekali kita kena semak sama ada perjamaan adalah 1 ke 1 atau tidak. Jadi kita akan menggunakan teori 2.4, iaitu terdapat dua cara untuk semaknya. Yang pertama adalah menggunakan takrif, yang kedua menggunakan inti. Jadi untuk ni saya menggunakan kaedah inti, iaitu inti sama dengan sifar. Jadi bagi Px sama dengan A sifar tambah A1x tambah A2x kuasa 2 di dalam merupakan unsur P2. Jadi T3 A sifar tambah A1x tambah A2x kuasa 2 sama dengan A sifar tambah A1x tambah 1 tambah dengan A2x tambah 1 kuasa 2. Iaitu kita akan gantikan setiap x nya dan nilai x tambah 1. Jadi kita akan selesaikan dan akan asingkan mengikut dia punya ni, iaitu ini A sifar tambah x tambah A2 dan A1 tambah 2 A2 bagi x dan A2 untuk x kuasa 2. Andaikan T3 Px sama dengan sifar vektor sifar P2 iaitu sifar tambah sifar x tambah sifar x kuasa 2. Maka A sifar tambah A1 tambah A2 tambah A1 tambah 2 A2x tambah A2 x kuasa 2 sama dengan sifar tambah sifar x tambah dengan sifar x kuasa 2. Maka kita selesaikan dan kita akan dapat nilai A2 sama dengan sifar, A1 sama dengan sifar dan A sifar sama dengan sifar. Maka inti T3 bersama dengan sifar tambah sifar x tambah sifar x kuasa 2 bersama dengan vektor sifar P2. Maka perjamaan ini adalah 1 ke 1 kerana sudah terbukti bahawa inti T sama dengan sifar. Memandangkan sudah terbukti bahawa perjamaan ini merupakan satu perjamaan 1 ke 1. Jadi untuk cari sesangannya, kita akan dapat Px sama dengan A sifar tambah A1x tambah A2x kuasa 2 merupakan unsur dalam P2. Maka kita akan selesaikan dengan menggantikan x sama dengan x tambah 1. Dan kita akan dapat A sifar tambah A1 tambah A1x tambah A2x kuasa 2 tambah 2 A2 tambah A2. Maka sesangan bagi T3 adalah A sifar sama bagi T3 A sifar tambah A1 tambah A1x tambah A2x kuasa 2 tambah 2 A2 tambah A2 bersama dengan A sifar tambah A1x tambah A2x kuasa 2. Maka sesangan bagi Px tambah 1 sama dengan Px. Soalan ketiga, dapatkan matriks perjamaan T3 PVQ. Jadi T1 sama dengan 1, kita akan dapat 1 darab 1 tambah sifar darab 1 tambah x tambah dengan sifar darab 1 tambah x tambah x kuasa 2 dan kita akan mendapat matriks saja 1 sifar-sifar. Di bahagian sini kita akan menggunakan asas dalam Q dan kali di bahagian T ini
Dalam ni kita akan menggunakan asal-asal dalam BV. Dan seterusnya, TX sama dengan X tambah 1. Kita akan dapat sifar darat 1 tambah 1 darat 1 tambah X tambah dengan sifar darat 1 tambah X tambah X kuasa 2. Kita akan dapat matrik selaju sifar 1 sifar. Dan seterusnya, TX kuasa 2 kita akan dapat X tambah 1 dikuasakan 2. Dan kita akan dapat 1 tambah 2X tambah X kuasa 2. Dan kita akan dapat negatif 1 darat 1 tambah 1 darat 1 tambah X tambah dengan 1 darat 1 tambah X tambah X kuasa 2. Dan kita akan mendapat matrik salju negatif 1 1 1. Hasil gabungan ketiga-tiga matrik salju ini kita akan mendapat matrik perjamaan bagi T3 BVQ iaitu 1 sifar sifar, sifar 1 sifar dan negatif 1 1 1. Okey, bagi soalan 4, bagi pengoperator linear dapatkan matris perjamaan T3QW dan T3QQ. Pertama sekali, kita kena cek sama ada matris ini merupakan satu pengoperator linear atau tidak. Matris perjamaan ini merupakan satu pengoperator linear kerana P2 membetulkan kepada P2. Jadi ruang vektor ini adalah ruang vektor yang sama. Jadi T1 sama dengan 1, kita akan dapat 1 sifar-sifar bersama dengan 1 darat 1 sifar-sifar tambah dengan sifar 1 sifar tambah dengan sifar 1. Jadi kita akan dapat 1 sifar-sifar. Seterusnya, T1 tambah X sama dengan 1 tambah X tambah 1. Gantikan nilai X ni bersama dengan X tambah 1. Kita dapat 2 tambah X. Maka sama dengan 2 1 sifar. Jadi, sama dengan 2 darat 1 sifar-sifar tambah dengan 1 darat sifar 1 sifar tambah dengan sifar darat sifar 1. Seterusnya, T1 tambah X tambah X kuasa 2 bersama dengan 1 tambah X tambah 1 tambah dengan X tambah 1 kuasa 2 bersama dengan 3 tambah 3 X tambah dengan X kuasa 2. Jadi, kita dapat 3 3 1 sama dengan 3 darat 1 sifar-sifar tambah 3 darat sifar 1 sifar tambah dengan 1 darat sifar 1. Maka hasil gabungan linear ketiga-tiga matris salju ini kita akan peroleh matris perjamaan T3QW iaitu 1 sifar-sifar, 2 1 sifar, 3 3 1. Seterusnya, bagi matris perjamaan T3QQ. Jadi, T1 sama dengan 1. 1 darat 1 tambah dengan sifar darat 1 tambah X tambah dengan sifar 1 tambah X tambah X kuasa 2. Kita akan dapat matris selaju 1 sifar-sifar. Seterusnya, T1 tambah X kita akan dapat 2 tambah X. 1 darat 1 tambah 1 darat 1 tambah X tambah dengan sifar darat 1 tambah X tambah X kuasa 2. Kita akan dapat matris selaju 1 sifar. Seterusnya, T1 tambah X tambah X kuasa 2. Kita akan dapat 1 tambah X tambah 1 tambah dengan X tambah 1 kuasa 2. Kita akan dapat X kuasa 2 tambah 3X tambah 3. Jadi, sifar darat 1 tambah 2 darat 1 tambah X tambah 1 darat 1 tambah X tambah X kuasa 2 sama dengan sifar 21. Maka matris perjamaan T3QQ bersama dengan 1 sifar-sifar, 1 1 sifar, sifar 21. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Kamil bin Muhammad Zaid. Nombor matriks A181652 dan saya dari kumpulan 16. Jadi saya akan membentangkan latihan 11 untuk aljabar linear. Soalan diberikan adalah soalan 2F dan 2G. Iaitu soalan 2F adalah buktikan teorem 6.4 dan G tunjukkan bahawa paksi Z adalah pelengkap ortogon bagi satah XY dalam ruang Euclidean sehinggakan set W dan set W pelengkap. Jadi soalan 2F, buktikan teorem 6.4. Jika vektor U, V dan W dalam ruang hasil terkedalam, maka buktikan A, B, C dan D. Jadi pertama sekali kita perlu buktikan jarak antara U dan V adalah besar atau sama dengan kosong. Jadi berdasarkan aksiom hasil darab terkedalam, kami menggunakan sifat positif untuk pembuktian ini iaitu aksiom keempat. Maka terbuktilah bahawa jarak antara vektor U dan V adalah besar atau sama dengan kosong. Seterusnya, kita perlu buktikan bahawa jarak antara vektor U dan V adalah sama dengan kosong jika dan hanya jika vektor U sama dengan vektor V.
Maka kita perlukan buat pembuktian pertama dahulu, iaitu jika jarak antara U dan V adalah sama dengan kosong. Jadi pertama sekali kita akan buat norma U tolak V dan lakukan hasil darakter ke dalam. Maka kita dapat U tolak V sama dengan kosong. Maka terbuktilah bahawa U sama dengan V. Seterusnya, jika vektor U sama dengan V, kita perlu buat jarak antara U dan V adalah sama dengan jarak antara vektor V dan V. Seterusnya kita akan buat norma vektor V tolak V dan kita akan dapat sama dengan kosong. Maka terbuktilah untuk yang kedua ini. Jadi untuk yang ketiga, kita perlu buktikan bahawa jarak antara vektor UV sama dengan jarak antara vektor VU. Jadi kita menggunakan sifat simetri di mana pembuktian ini akan berjaya. Maka kita akan dapat jarak antara U dan V adalah sama dengan jarak antara vektor V dan U. Dan akhir sekali, kita perlu membuktikan bahawa jarak antara VU adalah kurang atau sama dengan jarak antara UW tambah dengan jarak WV. Pertama sekali kita akan buat norma U tolak V dan norma U tolak W tambah W tolak V. Jadi berdasarkan teorem 6.3 iaitu ketaksamaan segitiga, maka pembuktian ini berjaya dihasilkan. Seterusnya untuk soalan 2G, kita perlu tunjukkan bahawa paksi Z adalah pelengkap ortogon bagi serta XY dalam ruang Euclidean sehinggakan set W dan set W pelengkap. Jadi untuk pembuktian paksi Z sebagai pelengkap ortogon bagi set W dan W pelengkap, hasil darakter ke dalam digunakan. Jadi untuk vektor U Mn kosong digunakan untuk menggantikan set W dan vektor V 00R digunakan untuk menggantikan set W pelengkap, di mana M, N dan R adalah nombor nyata. Jadi hasil darakter ke dalam antara vektor U dan V adalah sama dengan Mn0 darab dengan 00R, maka sama dengan kosong. Jadi terbuktilah bahawa paksi Z adalah pelengkap ortogon bagi set W dan set W pelengkap kerana hasil darakter ke dalam adalah kosong. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.